bahagia ini dengan sama-sama membaca As-Sab'ul Mathani Al-Fatihah. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستودعه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام فأما بعد. Yang dihormati Tuan Imam serta seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang Allah terus pilih untuk menjadi mereka yang menghidupkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ditakdirkan malam ni hujan lebat. Dari semalam dah 2 malam ya. Malam tadi saya kuliah di Taman Tunku Sarina pun hujan lebat, lagi lebat daripada malam ni. Pun begitu, Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, walaupun dalam hujan yang lebat itu, kita masih dapat bersama-sama rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sekaligus kita tidak bermudah-mudah menjadikan alasan contohnya hujan lebat ni. Hujan lebat ni membenarkan ke peringkat kita menjamakkan solat. Makna kata dibenarkan. Dan mungkinlah kalau keterlaluan lebatnya dalam keadaan yang mungkin almost impossible untuk menghadiri ataupun menghadirkan diri ke masjid surau bagi menunaikan solat berjemaah, dia boleh untuk combine sekali, jamak sekali. Mungkin pada kedudukan yang pernah dilalui oleh rakan-rakan kita di pantai timur sana waktu banjir besar, ataupun satu ketika dulu di Jitra kan, pernah banjir besar juga. Maka keadaan yang sebegitu rupa membenarkan untuk dijamakkan solat secara berjemaah. Dan ini turut dilakukan. Sebenarnya biasa bagi menjamakkan solat ni, contohnya di negara-negara yang mengalami empat musim. Bila dia musim sejuk dan juga musim panas, dia punya kedudukan antara waktu maghrib dan waktu isyak itu tidak dapat untuk dikenal pasti. Waktu maghrib okey, boleh untuk define waktu maghrib, tetapi waktu isyak dia confuse sama ada dia telah masuk waktu isyak ataupun telah menghampiri waktu subuh. Maka pada keadaan-keadaan yang tertentu dan tempat-tempat yang tertentu, mereka akan menjamakkan solat secara berjemaah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, itu pergerakan waktu dan juga iklim yang berlaku di sekitar kita, cuaca yang berlaku di sekitar kita, yang sekali lagi membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan mungkin kita ternanti-nanti selepas beberapa minggu, ada almost bulan ataupun sebulan lebih tak ada hujan di kawasan kita ni, dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Saya pergi ke KL, dia ada hujan, hujan sekali-sekala macam tu. Tapi di kawasan kita ni almost sebulan tanpa hujan. Bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki turunnya hujan, kita pun tak dapat menyangka-jangka tiba-tiba turun dalam keadaan yang begitu lebat. Mudah-mudahan ia masih lagi dalam lingkungan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sekaligus mengajak kepada kita insya-Allah, bagi mereka yang melihat turunnya hujan, datangnya angin, datangnya hatta puting beliung sekalipun,
Ia adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak sekali-kali Allah mahu menzalimi kita, tetapi sebaliknya, kadang Allah mendatangkan peringatan kepada kita agar beringat-ingat. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan kepada kita dalam lingkungan rahmat dan kasih sayang daripadanya, kita menanti-nanti sampai ke peringkat ketika mana dilanda seakan-akan macam kemarau, dah lama tak hujan, maka kita disunatkan untuk solat sunat minta hujan, nak menggambarkan kita desperate, perlukan kepada turunnya hujan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semua ini sewajarnya menjadikan kita, baik hujan, baik panas, baik kemarau, baik apa jua cuaca yang kita lalui, kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling bertakwa dan dekat kepadanya. Dan cuaca yang berlaku di sekitar kita juga bukan penentu kepada segala-galanya, penentuan kepada hidup ataupun mati. Dalam keadaan mungkin masyarakat berhadapan dengan kemarau yang panjang, tak semua mati. Ada sebahagian yang mungkin mati kebuluran, tetapi ada juga yang dipanjangkan nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan hujan yang mencurah-curah, yang membayangkan seakan-akan almost mustahil, almost impossible untuk menyaksikan orang mati kehausan. Tetapi ada juga yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bila datang air yang melimpah ruah, sehingga antara masalah bila berhadapan dengan banjir ni adalah kekurangan air yang dirawat, air yang bersih. Maka di sana boleh juga menyebabkan kemudaratan, kemalangan dan seumpamanya. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kita sambung sedikit insya-Allah. Perbincangan kita masih lagi dalam Kitabul Iman. Dalam pengajian yang lepas, bulan lepas, kita bincang baris yang pertama, saya kira pertama setengah babul iman, sehingga kepada qaulun wa fi'lun. Betul ya? Kalau tengok kepada teks kita, halaman yang ke-19, masih lagi pada matan yang kita baca kat depan ni, dia tak masuk kepada bab perincian-perincian yang tertentu. Tak masuk kepada bab yang seterusnya kat sini adalah dengan tanda nombor 7, halaman ke-21 tu, bab du'aukum imanukum, dan kemudian beberapa bab-bab yang lain. Maka kita masih lagi pada muqaddimah Kitabul Iman. Hari ini kita nak bincang, kita mulakan perbincangan. Kalau sempat kita cover beberapa poin dalam, sebab saya pun tak bercadang untuk begitu lama dalam muqaddimah ini, namun begitu ada banyak noktah penting dalam muqaddimah ini, sehingga Imam Bukhari meletakkan ia dalam penyusunan yang spesifik. Kalau kita tengok, ada juga muqaddimah kepada yang kita bincangkan sebelum ini berkenaan permulaan wahyu. Dia ada muqaddimah ayat-ayat yang dipilih oleh Imam Bukhari. Maka dalam Kitabul Iman ini beliau menggabungkan antara hadis Nabi SAW dan selepas beberapa hadis. Hadis Nabi SAW dirujuk kepada bunyal Islamu ala khamsin, petikan ataupun dia petik daripada hadis Nabi yang panjang, maka dirujuk kepada bunyal Islamu ala khamsin wa huwa qaulun wa fi'lun, juga daripada hadis Nabi SAW. Dan perkara yang seterusnya adalah wa yazidu wa yanqus. Wa yazidu wa yanqus merujuk kepada al-iman, yazid wa yanqus. Al-iman ini bertambah dan juga berkurang. Ia juga adalah berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang menerangkan berkenaan situasi iman yang akan dilalui oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selain daripada para malaikat, selain daripada para nabi dan para rasul. Para malaikat imannya bagaimana tuan-tuan? Iman dia statik, iman dia kekal, maintain, sama je. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malaikat, dia tidak berlaku naik ataupun turun, dia kekal. Ini yang dianugerahkan kepada para malaikat. Dan iman di kalangan
para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua para nabi dan para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Allah muliakan mereka dengan kedudukan iman mereka yazid sahaja. Iman mereka bertambah. Sebab tu di dalam perbahasan berkenaan yang mana lebih akram, lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara rasul dan juga ataupun manusia dengan malaikat, maka sebahagian daripada para ulama menjelaskan penghujahan ini menyatakan bagaimana manusia boleh ke peringkat lebih tinggi martabatnya daripada para malaikat, dengan sebab golongan ar-rasul, golongan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala ini imannya sentiasa bertambah berbanding dengan iman para malaikat yang statik tadi. Dia tak turun, tetapi dia statik, dia kekal. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadis yang dinyatakan oleh Nabi SAW dan apa yang akan kita bincangkan di sini adalah berkenaan yazid wa yanqus, iaitu iman kita. Iman kita, iman umat Muhammad SAW, baik daripada kalangan para sahabat, baik dari kalangan para tabi'in, sampailah kepada kita yang ada pada hari ini. Maka timbul beberapa persoalan. Kenapa agaknya iman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang? Macam mana tuan-tuan? Ni kuliah waktu hujan, kuis waktu hujan. Kenapa agaknya? Bukankah lebih indah kalau kita bertambah? Kalau kita main saham, terlibat dengan saham, bukan main lah, kita berjual beli saham, maka kita akan mengharapkan pertambahan nilai saham kita, dan kita akan bermati-matian untuk mengelakkan dia daripada turun. Bila turun je, maka kita akan cuba cari penyelesaian bagaimana nak mengelakkan kerugian yang maksimum. Namun Allah Subhanahu wa taala membentangkan kita dan menjadikan umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ada turun dan juga ada naik. Kan jadi menyusahkan kita. Maka ini tuan-tuan muslimin dan muslimat, hikmah yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mahu menjadikan setiap detik dalam kehidupan kita merupakan ujian daripadanya. Ujian, bila ada ujian, di sana ada saat di mana kita berjaya, kita lulus, dan saat di mana kita mungkin gagal. Dan bila mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman kita ini boleh bertambah dan boleh untuk berkurang, maka menjadi sepatutnya pada minda orang-orang yang beriman adalah dia akan cuba untuk memastikan setiap saat kehidupannya, setiap detik dalam kehidupannya agar menjadi saat kita berjaya. Berapa ramai yang suka fail, suka gagal, baik dalam peperiksaan, baik dalam apa jua yang kita usahakan sehari-harian. Kita jarang akan jumpa manusia yang suka untuk gagal. Tetapi nature manusia sepatutnya dia akan suka kepada kejayaan dan kejayaan. Tetapi berapa ramai di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, termasuk diri kita, yang sentiasa menghisap setiap detik, setiap saat kehidupan kita. Mungkin setiap saat agak complicated lah nak mencatatkan kita punya amalan perkembangan iman ataupun seumpamanya. Tetapi ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita sentiasa menghisap diri kita.
Sebelum kita belajar ilmu matematik, tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allah dah ajar kita agar kita menjadi umat yang sentiasa menggunakan formula matematik dalam kehidupan kita. Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pesan kepada kita. Contohnya apa yang pernah disebut oleh Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kamu bermain matematik, menggunakan matematik ni, berkira-kira, calculate, kira diri kamu, kira waktu kita bangun sampailah waktu kita tidur balik, kira jam yang pertama kita berasa bahawa iman kita bertambah ataupun berkurang, kira jam yang kedua bagaimana, adakah kita menghabiskan waktu-waktu dalam kehidupan kita begitu sahaja, adakah kita mungkin layan movie, adakah kita mungkin pada jam yang ketiga kita shopping sahaja, ataupun mungkin kita melakukan perkara-perkara maksiat wal'ayazubillah. Yang semua ini mengajarkan kepada kita bahawa setiap saat, setiap detik kita merupakan ujian daripada Allah. Kadang Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan nikmat, maka dengan nikmat yang berkenaan seorang hamba Allah akan menyatakan kesyukuran, menyatakan alhamdulillah, maka pada waktu itu imannya yazid. Tapi dalam keadaan Allah berikan nikmat kepada dirinya, contoh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dia makan malam yang sedap, contoh, bila dia makan, ia nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca bismillah juga. Tetapi bila dia makan pada jumlah ataupun yang banyak, kuantiti yang banyak, maka dia berasa letih dan rasa malas untuk bangun dan hadir, contohnya mengerjakan solat Isyak secara berjemaah. Maka pada kedudukan itu imannya mungkin menurun seketika. Namun begitu, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang, boleh juga menjadikan seorang hamba Allah yang mungkin dia miss solat berjemaah Isyak di masjid, tapi dengan kesungguhan dan juga niatnya, mungkin dia terlelap sekejap, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ruang dan peluang kepada dia. Kebiasaan bagi kita bila kenyang, bila tertidur ni, walaupun tengah malam kita berasa nak buang air, betul? Nak buang air, simple je, Allah datangkan nikmat buang air. Maka hamba Allah yang cuba untuk meningkatkan dan menambahkan imannya, dengan takdir Allah buang air itu, dia akan menggunakan ruang itu contoh untuk solat Isyak. Kalau ada ahli keluarga mungkin secara berjemaah, ataupun teman dalam rumah yang berkenaan secara berjemaah, dan kemudian menunaikan beberapa solat sunat yang lain, maka Allah beri peluang untuk yazid lagi. Namun begitu, kalau katakan dia buang air, kemudian rasa sejuk pula dan tidur balik tanpa menunaikan solat fardu, tanpa menunaikan apatah lagi solat sunat, maka akan menyebabkan dirinya akan berhadapan dengan iman yang merudum lagi setelah mana ia tertinggal solat berjemaah pada waktu Isyak. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat, ini merupakan hikmah yang pertama, yazid wa yanqus dalam iman adalah bagi memperingatkan kepada kita setiap detik, setiap ketika kita adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seterusnya, tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila Allah menjadikan iman umat Muhammad, orang awam macam kita ini, yazid wa yanqus, ia adalah gambaran keadilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mungkin di sana seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditakdirkan pada umurnya 20 tahun ataupun 30 tahun, dia menjadi seorang yang rajin mengerjakan solat, dia menjadi seorang yang committed dengan surau masjid dan seumpamanya, maka gambaran kasarnya imannya sedang meningkat. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala
tidak akan membiarkan seseorang itu tanpa imannya diuji. Maka di sana seorang muslim, seorang mukmin, seorang muslimah, seorang mukminah yang baik pada umurnya 20 ataupun 30 tahun bukan jaminan bahawa dia juga akan berakhir pada umur 50 ataupun 60 tahun nanti dengan iman yang sama pada umur 20 ataupun 30 tahun. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat, yazid wa yanqus dalam iman ini tidak berkira-kira tentang umur, tidak berkira-kira tentang dia handsome ataupun tak handsome, tidak berkira-kira ia dari bangsa apa. Seorang yang berbangsa Afrika, bila mana imannya ditambat dengan amalan yang bersungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun statusnya hamba, imannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertambah dan bertambah. Kita saksikan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, berapa ramai yang kalau ikut ukuran mudah kita kategori kurang handsome, yang berkulit hitam, yang berambut kerinting, yang daripada keturunan hamba-hamba ini, tetapi imannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam, kedudukan mereka sangat tinggi. Namun berapa ramai di kalangan mereka yang mungkin keturunan raja-raja. Dalam Islam dia tidak haram untuk menjadi raja. Dalam Islam ada raja, ada konsep raja, pemerintah, khalifah dan yang seumpama dengannya. Tidak salah in principle. Maka Nabi SAW seruannya tidaklah untuk menggulingkan para raja, tidak. Malah Nabi SAW dalam satu peristiwa, antara utusan yang dihantar oleh Nabi SAW adalah kepada pembesar di kawasan Teluk, Al-Munzir bin Sawi. Dia raja, tetapi bila mana dia bersedia menerima seruan daripada Nabi SAW, Nabi tak pecatnya, Nabi tak gugurkan dia, malah Nabi mengekalkan dia sebagai raja di kawasan yang berkenaan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun begitu, kedudukan raja itu bukan jaminan bahawa seseorang itu akan sentiasa yazid dan yazid imannya. Maka Allah yang maha adil ini menyediakan yazid wa yanqus, tidak berkadar pada bangsa, tidak berkadar pada status, tidak berkadar kepada kedudukan dan seumpamanya. Maka ini merupakan gambaran keadilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba yang taat, imannya akan bertambah. Seorang pemerintah yang zalim, yang bermaksiat, maka imannya akan berkurang, merudum dan jatuh, malah menjerumuskan mereka wal'iyazubillah di kalangan ahlul maksiyah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ini yazid wa yanqus. Dan kemudian Imam Bukhari sambung lagi. Imam Bukhari sambung dengan mengemukakan beberapa ayat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyentuh secara langsung berkenaan tema yang dikemukakan tadi, yazid wa yanqus, iman bertambah dan iman berkurang. Kalau kita tengok tuan-tuan ya, ada beberapa ayat di sini. Contohnya, liyazdadu imanan ma'a imanihim wazidnahum huda. Boleh tengok rujukan kat sini ayat berapa. Contohnya yang pertama surah Al-Fath, halaman yang ke-20. Boleh tengok ayat kat mana ni. Daripada surah Al-Fath ayat ke-4, kemudian surah Al-Kahfi ayat 13, surah Maryam ayat 76, surah Muhammad ayat 17, surah Al-Muddathir ayat 31, surah At-Taubah ayat 124, surah Ali Imran ayat 173, surah Al-Ahzab ayat 22. Cuba tuan-tuan tengok kepada ayat-ayat yang dikemukakan oleh Imam Bukhari. Apa persamaan antara banyak-banyak ayat ni? Cuba tengok sekejap dalam seminit. Ada berapa ayat kita tengok ni? Ada 3, 6, 8 ayat.
Apa persamaan dalam semua ayat ni? Boleh tuan-tuan daripada satu, liyazdadu imanan ma'a imanihim wazidnahum huda wa yazidullahu alladhina ihtadaw hudan walladhina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum wa yazdada alladhina amanu imana ayyukum zadathu hadhihi imana فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ. Itu betulkan sedikit ya. Pada halaman 19 tu dia tertinggal dal. فَزَادَهُمْ إِيمَانًا. وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Sampai kat situ. Ada 8 ayat semua. Jumpa persamaan. Agak-agak tuan-tuan. Ini soalan guna textbook ni. Tengok dekat textbook, tengok jumpa persamaan. Boleh cadangkan? Okey, diringkaskan cerita. Kalau kita tengok semua ayat yang dikemukakan oleh Imam Bukhari ini, temanya of course membincangkan tema Yazid wa Yanqus. Tapi almost pada setiap ayat yang dikemukakan itu ada perkataan zada. Sama ada dia zidna wa zadahum ziyadatan zadan. Semua menggambarkan bertambah, 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 bertambah dan bertambah. Perbincangan kita Yazid wa Yanqus. Tetapi apa yang dikemukakan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya yang dipilih oleh Imam Bukhari, bila kita membicarakan antara perkara yang Yazid ni bagus, Yanqus ini kefahaman mudahnya adalah merudum, menurun dan segala yang sewaktu dengannya, maka Allah kemukakan kepada kita juga dibentangkan oleh Imam Bukhari bahawa dalam Islam galakan-galakan yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sepatutnya membina aura positif dalam minda setiap umat yang beriman kepadanya. Maka digambarkan di sana harapan daripada Allah, juga dibentangkan di sana kisah-kisah mereka yang terdahulu Allah bentangkan berkenaan mereka yang optimis, bertambah imannya. Allah sebut berkenaan pemuda-pemuda Ashabul Kahfi digambarkan. Walaupun kita tengok Ashabul Kahfi bagaimana, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, pemuda-pemuda dalam kisah Ashabul Kahfi. Kalau kita tengok Allah tidurkan mereka, tetapi mereka digambarkan pada teladan yang positif. Bagaimana dengan perjuangan mereka, dengan kesungguhan mereka, keikhlasan mereka, Allah tambahkan kepada mereka wazidnahum huda. Salah satu daripada ayat yang ada dalam beberapa ayat yang dibentangkan oleh Imam Bukhari tadi. Maka dengan sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat, dalam konteks pendidikan ummah, sama ada kita cikgu kepada anak murid kita, sama ada kita pensyarah kepada pelajar-pelajar kita, sama ada kita supervisor kepada student kita yang sedang buat kajian ataupun seumpamanya, hatta kita sebagai seorang ibu, seorang bapa yang mendidik anak-anak kita, maka ini juga adalah bentuk dan teladan panduan daripada Allah. Nabi Muhammad malah dibentangkan secara spesifik oleh Imam Bukhari agar membina mereka dengan harapan dan aura yang positif. Gambarkan kepada mereka, mereka akan diberikan harapan bertambah imannya. Gambarkan kepada anak-anak kita bahawa mereka akan menjadi pejuang agama Allah.
gambarkan kepada mereka yang akan mewarisi apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin mereka nakal, ya mungkin mereka kadang-kadang liar, ya mungkin mereka kadang-kadang susah nak dengar cakap, tetapi bagaimana kita bermuamalah, berkomunikasi dengan mereka, menggambarkan keindahan-keindahan, kemampuan mereka, potensi mereka untuk Islam, pastinya itu yang akan menyerap resap dan bersemarak dalam jiwa mereka masing-masing, insya-Allah. Maka bila dibentangkan Yazid wa yanqus, Imam Bukhari tak payah menyentuh ataupun mengambil contoh-contoh sebagai premis panduan berkenaan golongan yang imannya merudum menurun. Memang ada di dalam Al-Quran, ada golongan munafik, ada golongan musyrik. Namun begitu, yang banyak diberikan harapan adalah golongan yang bertambah imannya. Golongan inilah yang akan menjadi contoh kepada kita, yang akan menjadi panduan kepada kita, insya-Allah, untuk kita bersama-sama mengikuti cara mereka bagaimana. Maka kita akan baca kisah Ashabul Kahfi. Kita akan baca contohnya berkenaan golongan yang meletakkan ketakwaan sebagai bekalan dalam kehidupan mereka, lalu Allah tambahkan kepada mereka, limpahkan kepada mereka iman yang sentiasa bertambah dan bertambah. Kadang-kadang mereka tergelincir, tetapi mereka kembali kepada Allah, maka imannya akan segera disegarkan dan dibugarkan. Sebab itu, bagi mereka yang melihat Yazid wa yanqus sebagai ujian daripada Allah, dia akan cuba untuk melihat bagaimana imannya ketika mana bertambah, dia akan cuba memperkukuhkannya. Sebaliknya, ketika mana imannya berkurang, dia akan cuba untuk naikkan balik dengan segera, dan tidak akan membiarkan dirinya terkapai-kapai kelemasan dalam iman yang terumbang-ambing dan merudum itu. Maka dengan sebab itu, kita diajar, tuan-tuan muslimin dan muslimat, antaranya untuk tajdidkan iman kita. Yang saya mungkin pernah bentangkan sebelum ini, bagaimana tamsilan, contoh yang Nabi SAW bentangkan kepada kita dengan gambaran bagaimana iman itu macam baju. Iman macam baju, kata Nabi SAW, mislu saw, seumpama baju kita, baju yang kita pakai. Bagaimana baju yang kita pakai sifatnya akan lusuh, walau branded macam mana sekalipun baju yang kita pakai, walaupun daripada kain yang macam mana sekalipun, bila kita pakai, kita berpeluh, maka baju tersebut walaupun cantik macam mana, sifat baju dia kena basuh. Begitu juga dengan iman yang diberikan analogi oleh Nabi SAW. Maka apa penyelesaiannya, tuan-tuan? Kalau baju kita perlu untuk dibasuh, kalau baju kita perlu untuk dibersihkan, kalau baju kita perlu untuk diberikan nafas baru, maka begitu juga dengan iman kita. Nabi mencadangkan, fajaddidu imanakum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu sentiasa memperbaharui iman kamu. Maka hendaklah kamu sentiasa perbaharui iman kamu. Sebab tu kita diajarkan antara lain bagaimana contohnya sebelum kita wuduk, kita wuduk, maka kita diajarkan untuk kita mula dengan syahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah lepas daripada wuduk itu pun doa kita adalah dengan syahadah kepada Allah, sebagai gambaran kita cuba untuk mentajdid keimanan kita. Sebab wuduk itu juga adalah digalakkan untuk tajdidkan wuduk, perbaharui wuduk, yang diberikan gambaran mudah bagaimana ia permulaan kepada sebuah penyucian. Maka di sana kita perlu bersama-sama, insya-Allah, mencari penyelesaian ini dengan sentiasa memperbaharui iman kita, insya-Allah. Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sambung yang seterusnya. Wal hubbu fillah wal bughdhu fillah
minal iman. Yang ini adalah hadis Nabi SAW. Ini bukan lagi ayat Quran. Ini adalah hadis Nabi SAW yang merujuk kepada riwayat Abu Daud. Juga ada beberapa riwayat yang lain. Abu Daud daripada Abi Umamah, dan satu lagi riwayat daripada Abi Dzar. Ada juga daripada chain of narration yang lain, termasuklah daripada imam-imam periwayat hadis yang lain. Maka apa yang dipetik daripada hadis ini, asalnya apa yang dibincangkan di sini adalah berkenaan afdalul a'mal. Contoh hadis Abu Daud menerangkan berkenaan afdalul a'mal al-hubbu fillah wal bughdu fillah minal iman. Maka sebaik-baik, yang paling afdal di kalangan amalan seharian, maka disebut oleh Nabi SAW, satu, cinta kerana Allah, kasih kerana Allah, al-hubbu fi Allah, al-hubbu fi Allah wal bughdu fi Allah, dan juga benci, marah, menentang juga kerana Allah merupakan sebahagian daripada iman. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, bila kita tengok kat sini, dia adalah suatu perkara yang kontras. Kasih, cinta, sayang dengan benci, secara mudahnya. Namun begitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi SAW dalam hadis ini, bagaimana Nabi memberikan penekanan bahawa walaupun dua perkara ini kontras, saling bertentangan antara cinta dengan benci, namun begitu ia adalah sebahagian daripada iman. Sebagai suatu gambaran kepada kita, tuan-tuan muslimin dan muslimat, bahawa segala perkara di atas muka bumi ini hampir menepati apa yang disebut kaedahnya sebagai al-aslu fil asya al-ibahah, iaitu hukum asal sesuatu perkara, sesuatu itu adalah harus. Maka cinta harus, marah pun harus, apa lagi, makan harus tak? Minum pun harus. Makan harus, tak makan apa hukumnya, tuan-tuan? Hukum asalnya adalah harus juga. Minum harus, tak minum pun harus. Mengerjakan solat, dia ada beberapa hukum yang kemudian ada yang wajib, ada sunat. Tapi asalnya adalah mengerjakan solat ini, kalau diambil dari sudut maknawinya ataupun maknanya, adalah solat ni adalah doa, adalah harus. Tidak mengerjakan solat juga asalnya adalah harus, sehingga datang hukum-hukum yang tertentu yang meletakkan ia. Contoh, solat boleh jadi haram bila mana dilakukan pada waktu yang diharamkan mengerjakan solat sunat. Puasa boleh jadi haram bila mana dilakukan pada hari raya, contoh. Maka ini beberapa perkara yang memandu kita. Maknanya dalam Islam, semua perkara ini asalnya adalah harus. Hampir semua, baik dalam bidang muamalat, baik dalam bidang yang berkait dengan ekonomi, baik yang berkait dengan kehidupan kita seharian, perkahwinan, semua ini in principle adalah dibenarkan. Okey? Maka dengan sebab itu, walaupun didatangkan dengan contoh yang kontradik antara satu sama lain, iaitu cinta dan juga benci, tapi kedua-duanya boleh untuk menjadi sebahagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sinilah yang kita tengok bagaimana cinta itu boleh menjadi
sebahagian daripada iman, dan cinta itu juga boleh menyebabkan kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab itu kita diajar untuk mencintai sesuatu kerana Allah. Seorang ibu mencintai anaknya sepatutnya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan sebab dia anak yang dilahirkan, tetapi sebaliknya perlu untuk mengasaskan cintanya kerana Allah. Dengan sebab kalau katakan seorang ibu itu meletakkan dan menyandarkan cinta kepada anaknya dengan sebab ia merupakan zuriatnya, bagaimana anaknya pada kedudukan contoh anaknya kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Adakah seorang ibu akan merelakan kekufuran yang dilakukan? Ini mungkin contoh ekstrim. Contoh mudah, anak yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak di kalangan para ibu yang mendiamkan diri dengan sebab sayang ke anak dia, untuk mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh seorang anak, seorang saudara. Maka kadang-kadang kita bila berhadapan dengan keadaan yang sedemikian rupa, maka kita akan mengambil alasan nak jaga hati. Termasuklah seorang anak terhadap kedua ibu bapanya. Bila berdepan dengan kedua ibu bapa yang kebetulan ahlul maksiyah, mungkin bukan di kalangan kita, tetapi ada di kalangan anak-anak yang anak-anak hantar sekolah tahfiz, sekolah agama, kemudian terpaksa berhadapan dengan ibu bapa contoh, yang ahlul maksiyah ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, tidak semestinya dia mesti ganas, mesti nampak jahat. Contoh ahlul maksiyah adalah mereka yang berterusan beramal dengan riba. Itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berapa ramai yang bersedia untuk memperbetulkan, mungkin rakan, mungkin saudara mara, mungkin sahabat yang terdekat, banyak yang akan mengambil sikap bahawa dia nak menjaga hati berbanding dengan menyampaikan teguran. Walaupun kita juga diajar menyampaikan teguran di dalam bentuk yang terbaik, kaedah yang paling berhikmah dalam menangani suasana-suasana yang sebegitu rupa. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat, walau bagaimana sekalipun kita berhadapan dan melahirkan cinta ini, contoh cinta seorang isteri kepada suaminya, ia perlu untuk dilandaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka derajanya dia perlu cinta kepada suaminya, provided that suami dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia perlu untuk menzahirkan rasa cintanya. Orang bayangkan selalu cinta ni adalah ucapan I love you sahaja, betul? Cinta-cinta kita, aku sayang padamu, kita bagi hadiah birthday, kita bagi hadiah emas, kita bagi hadiah itu ini dan seumpamanya. Kalau seorang isteri sayang pada suami, dia akan sediakan makanan yang secukupnya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, namun begitu Allah mengajarkan kepada kita bagaimana cinta ini pun perlu ada batasnya. Bila mana kemungkaran dilakukan, baik pada pandangan seorang isteri terhadap suaminya ataupun suami terhadap isterinya, bila kemungkaran dilakukan, perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersaji di depan mata, walaupun pelaku itu adalah di kalangan mereka yang paling dekat dengan kita, yang paling kita sayangi dan paling kita cintai, maka Allah Subhanahu wa ta'ala perlu untuk diletakkan di atas segala-galanya. Maka dengan sebab itu, bukti cinta kita pada waktu itu adalah dengan kita menegah kemungkaran yang berkenaan. Kalau tak, kita sekadar bercinta-cintun di dalam keadaan yang berpura-pura dan penuh kepalsuan, sedangkan kita membiarkan mereka yang kita sayangi, yang kita cintai, disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, wal'iyazubillah. Maka dengan sebab itu, Nabi mengajarkan kepada kita kebencian kita terhadap kemungkaran yang berlaku di hadapan kita, kebencian terhadap maksiat yang mungkin dilakukan oleh bos kita, kebencian kita
bukan disandarkan kepada fizikal individu yang berkenaan. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat, kalau pun tuan-tuan jadi ahli politik sekalipun, ya, ahli politik ni kita ada lawan kita. Jarang berlaku ahli politik dia semua pakat-pakat, semua satu barisan. Tidak, dia akan biasa berlaku di sana ada pembangkang, ada yang ditentang ataupun seumpamanya. Maka menjadi seorang ahli politik yang beriman, kalau ada kemungkaran yang dilakukan oleh lawannya, maka yang ditentang adalah kemungkaran yang berkenaan, bukan individu itu, bukan fizikalnya. Maka dengan sebab itu, kadang-kadang ni kalau tuan-tuan jadi ahli politik lah, my sincere advice adalah, kalau katakan lawan kita melakukan kemungkaran, yang ditentang adalah kemungkaran yang berkenaan, dan jangan sesekali exaggerate sampai ke peringkat bincangkan tentang hidungnya, tentang telinganya, tentang pakaiannya, tentang apa-apa sahaja yang tidak berkait dengan kemungkaran yang berkenaan. Dengan sebab to certain extent, kadang-kadang kita pula menjadi ahli maksiat bila mana kita memperbesar-besarkan, apatah lagi menimbulkan fitnah-fitnah yang direka cipta dengan harapan menjatuhkan lawan dalam konteks politik kita. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi, tak mesti jadi ahli politik pun, tetapi sebagai rakyat, yang saya nyatakan secara tegas bahawa everybody sepatutnya involved dalam konteks politik ini. Walaupun tidak menjadi pemimpin, kita sekurang-kurangnya menjadi penentu di dalam pilihan raya sebagai pengundi dan semua mendaftar, kan? So kita pun ada tanggungjawab politik. Maka dengan sebab itu kita diajar bagaimana kalau kita membenci sesuatu, benci pada perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menokok tambah, jangan mengurangkan, jangan mereka-reka fitnah. Kerana walau bagaimana sekalipun kedudukan kita, kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan kepada amalan kita. Bukan dengan sebab kita parti A for example, maka semua confirm masuk syurga, ataupun kita parti B, maka semua confirm masuk neraka. Tidak sesimpel itu. Dia punya sifir dan formula matematiknya. Malah apa yang perlu untuk diberikan penekanan adalah soal bagaimana dan siapa yang lebih mengikut apa yang diatur dan juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka yang patuh, mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka adalah ashabul yamin, yang akan bersama-sama dengan Allah pada jalan yang diredai olehnya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan ia memandu kita insya-Allah di dalam membina rasa cinta dan juga rasa benci dalam kehidupan kita, sehingga benci dan cinta kita kedua-duanya diiktiraf oleh Allah sebagai sebahagian daripada pengabdian diri kita kepadanya, insya-Allah. Maka dengan sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat, kalaupun kita terpaksa berhadapan dengan orang yang memang ahli maksiat, dia dikenali sebagai seorang pelacur katakan, tetapi sikap kita jangan dengan sebab dia pelacur maka kita tak benarkan dia untuk mengerjakan salat. Jangan dengan sebab dia perompak, dia pencuri, maka kita blok dia daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab ada di kalangan mereka yang mungkin pelacur, mungkin juga ahlul maksiat, tetapi Allah akhirkan kehidupan mereka dengan husnul khatimah. Dan kita doa mudah-mudahan kita tidak digolongkan di kalangan mereka yang nampak macam baik, salih dan salihah, menghidupkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi berakhir kita seumpama Abdullah bin Ubay wal'ayazubillah, di-reject oleh Allah, ditolak oleh Allah dengan sebab kepura-puraan dan juga kemunafikan dalam dirinya, sehingga imannya ditolak oleh Allah wal'ayazubillah. Mudah-mudahan kita digolongkan di kalangan mereka yang amalan kita usahakan yang terbaik dengan usaha menambahkan iman kita dan kualiti iman kita di hadapan Allah, dan dalam masa yang sama kita diberikan nikmat oleh Allah kekal istiqamah dengan iman yang kita ada bertambah dan bertambah sampai ke penghujung nyawa, insya-Allah.
Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah dalam pengajian yang akan datang kita sambung apa yang ditulis oleh Umar bin Abdul Aziz ila Adi bin Adi. Umar bin Abdul Aziz tulis sesuatu kepada Adi bin Adi. Kita nak tahu siapa dia Adi bin Adi, insya-Allah dalam pengajian yang akan datang, kalau dipanjangkan usia dan diluangkan masa oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita bincangkan sama-sama menyempurnakan muqaddimah yang dibentangkan oleh Imam Bukhari di dalam membentangkan Kitabul Iman ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma wa la muqattaran fir rizqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa jiran-jiran kami ya Allah. Sanak saudara kami ya Allah. Sahabat handai kami ya Allah. Selamatkan kami daripada murka-Mu ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk membantu agama-Mu ya Allah. Bukakan hati kami ya Allah untuk menerima hidayah dan taufik-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ampuni kami ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk memperjuangkan agama-Mu ya Allah, untuk mempertahankan kebenaran ya Allah, untuk membina cinta kerana-Mu ya Allah, dan membina benci kerana-Mu ya Allah terhadap perkara-perkara mungkar yang berlaku di hadapan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang bersaudara ya Allah, yang mengikat hati-hati kami ya Allah dengan nama-Mu ya Allah, untuk memperjuangkan agama-Mu ya Allah di mana sahaja kami berada ya Allah. Ya Allah, berikan kami rezeki yang halal ya Allah. Kurniakan kami rezeki yang barakah ya Allah. Jauhkan kami daripada bergelumang dengan dosa dan maksiat ya Allah. Jauhkan kami daripada sumber yang syubhah ya Allah. Jauhkan kami daripada sumber yang haram ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Permudahkan urusan kami ya Allah. Berikan kami kejayaan dan kecemerlangan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami daripada murka-Mu ya Allah. Jauhkan kami daripada azab neraka-Mu ya Allah. Hindarkan kami daripada azab kubur-Mu ya Allah. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman, matikan kami dengan iman. Hidupkan kami dengan Islam, matikan kami dengan Islam ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil fasiqin wansurna 'alal qaumil munafiqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebaliknya daripada kelemahan saya sendiri, mohon keampunan daripada Allah. Kalau ada perkara yang lari daripada landasan kebenaran, terutamanya dalam mengupas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala juga hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati oleh Allah dan diampunkan dosa-dosa kita bersama insya-Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa billahi al-hidayah wat tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.